Cukup punya. Cukup. Adakah anda tercari-cari produk yang ingin dijual atau anda rasa ingin menambah pendapatan tapi tak tahu mana nak mula dikala kos barang-barang yang semakin meningkat naik? Tapi tak tahu nak jual produk yang boleh konsisten. Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak ajak jom jadi part of our team. Kenapa perlu pilih produk Juna? 1. Perniagaan berasaskan syariah. Yang kedua, pengasas pempengaruh media sosial iaitu Fin Jamal. Yang ketiga, produk utama Juna adalah satu keperluan. Yang keempat pula, produk yang dipercayai dah 6 tahun produk Juna di dalam industri ini. Yang kelima, kita ada sistem yang sistematik dan efisien. Dan banyak lagi. Tahukah anda, ramai ejen-ejen kami dah cecah jualan lebih 6 angka dalam masa 1 tahun sahaja. Nak tahu lebih lanjut? WhatsApp dekat nombor yang tertera. Jap. Promosi kali ini, kita hanya bermodalkan RM1,000 sahaja. Anda layak untuk menjadi ejen kami. Bukan itu saja, siapa yang WhatsApp saya 30 orang terawal dan lock menjadi ejen Juna, saya nak bagi free gift. Jom, tunggu apa lagi? WhatsApp saya segera. Juna, susu kambing sedap. Nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama susu Juna, susu kambing sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama Kak Fin hari ini dan saya Faiz dalam rancangan Kopi dengan Kak Fin di mana kita akan borak tentang apa-apa yang kita rasa layak dan patut diborakkan. Tapi ingat, kita bukan borak pasal agama. Kita borak Kopi dengan Kak Fin je. Kita aja. Kopi dengan Kak Fin bersiaran di Fintri Sdn Bhd Bangi, HQ Susu Juna dan Fin Jamal RTW setiap selang Isnin pada jam 11 pagi menerusi Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal. Just in case ada gangguan internet ke mana-mana ke apa-apa teknikal, feel free untuk bergalih-galih mana-mana platform tu insya-Allah. Okey Faiz, apa kita nak borak hari ini? Hari ini adalah merupakan episod kedua Kopi dengan Kak Fin. Tajuk kita hari ini adalah Love Yourself versus Love Everybody. Kalau kehidupan kita seharian ni, kita selalu confuse nak sayang diri sendiri ke, nak sayang orang lain ke, dan kita pun memerlukan kasih sayang daripada keluarga, rakan sekerja, kawan-kawan dan semua orang sekeliling lah. Cuma isunya dekat sini sekarang ni, ada orang yang terlalu sayangkan diri sendiri sampai ketepikan orang lain di sekeliling dia. Ada juga orang sekeliling kita ni Kak Fin yang terlalu dahulukan orang sekeliling lah. Macam dahulukan semua orang sampai diri sendiri tak diendahkan. Juga. Dua-dua tu tak boleh tu. Macam mana ni? Isu ni selalu ada dekat golongan remaja, orang besar, orang tua, anak kecil, orang besar semualah. Semua ada. Jadi isu ni lah kita nak rungkai hari ni, nak tahu jawapan. Sebab saya sendiri pun tak tahu kata putusnya lah Kak Fin. Tapi andai kata korang penonton-penonton yang ada dekat sini, kalau ada apa-apa soalan, isu, masalah, apa-apa sahaja nak ranting dengan kita orang pasal tajuk ni, boleh terus komen dekat kita punya siaran sekarang. InsyaAllah. Okey, sebelum kita teruskan lagi, kita minum kopi dulu, jom. Assalamualaikum guys, Kopi dengan Kak Fin ke tu? Okey, saya selalu dapat aduan, alamak kopi saya tak pekat lah.
Kenapa kopi saya kurang manis? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya satu sachet kopi Juna bersamaan dengan 180 ml air bersamaan dengan kopi cup, tapi gelas yang kita biasa gunakan harian adalah 300 ml air. Jadi hari ini, jom saya ajar bancuhan cara finjamal. Okey, mula-mula ambil 2 sachet kopi Juna, masuk ke dalam satu gelas. Kemudian kita ambilkan 150 ml air panas dan 150 ml air biasa. Kemudian mudah saja kita godeh. Dah larut. Senang larut, mudah dan sedap. Dihidang untuk semua. Selamat mencuba. Lepas ni jangan salah lagi tau. Hai. Kopi dengan Kak Fin episod 2, Love Yourself versus Love Everybody. Okey, kita sekarang tengah bersiaran langsung di Fin Jamal RTW dan Susu Juna HQ menerusi Instagram Fin Jamal dan juga Facebook Fin Jamal RTW. Okey, tadi kita baru saja cakap tentang kita punya tajuk hari ini. Jadi kita teruslah ke soalan pertama kita pada hari ini, Kak Fin. Bismillah. Okey, dalam dunia ni kita banyak ada masalah-masalah menimpa kita lah. Masalah menimpa tu kadang-kadang jatuhkan kita, naikkan kita. Jadi soalan pertama saya adalah, you or everybody? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak cakap tentang masalah sosial, kita panggil masalah sosial lah, bila mana kita kena interact antara kita dan orang, ada banyak sangat aspek yang kita kena fikirkan. Kadang-kadang dia jadi macam confused. Kalau aku sayang diri aku, adakah aku tak sayang orang? Kalau aku sayang orang, adakah aku perlu kebelakangkan diri aku? Dia punya soalan, dilema dia adalah siapa nak kita kena dulukan. Betul. Tak boleh pilih salah satu, obviously. Kalau kita macam hanya hidup untuk orang dan itu bukan kaedahnya. Kalau kita hanya fikirkan diri kita pun salah juga. So like I said always, Islam ni adalah tentang wasatiyah, kena ada kat tengah-tengah. Cumanya kalau soalannya adalah mana nak datangkan dulu, in my humble opinion, dan akak sangat memegang macam kalau kita naik flight kan, akak selalu cerita benda lah ni kan kat korang semua ni, kalau kita naik flight, lepas tu pramugari tu mesti cakap, waktu pakai apa yang belakang-belakang tangan-tangan gitu tu, biasa dia akan cakap, in case of emergency, put the oxygen mask on your face first and then baru letak kat orang. Kenapa macam tu? Sebab kalau kita sendiri tengah ada masalah, tengah ada isu, lepas tu kita rasa kita nak nak save people, kita tak boleh, kita panik tu akan ada dan panik memang tak akan boleh membantu apa-apa pun. So kalau nak katakan isu pasal love yourself ke nak love everybody else, dia kena ikut objektif tu. Kita kena tahu, macam in everything kan, kita kena tahulah apa sebenarnya dia punya main objektif dia. Okay, sebagai contoh, kalau macam katalah awak ada masalah, lepas tu akak nak tolong awak, tapi awak tak nak ditolong. Kalau akak still nak heret awak, Faiz, akak akan jadi penat sebab benda Allah ni emotionally draining tau. Betul. Macam terutamanya macam kita, akak tak ada rasa lah macam ada manusia kat luar sana yang macam rasa macam aku macam selfish sangat-sangat, macam tak ada lah. Akak tak jumpa lah macam mana orang kata saya tak peduli orang lain, saya memang lantak ke semua orang. Tak ada orang yang memang 100% selfish. Kita jahat, suami akak selalu cakap, orang jahat macam mana pun kalau pergi kedai makan dia bayar nasi tu. You know, macam I give credit to us all. Apabila kita rasa macam kita nampak binatang pun kalau dekat mulut kita macam nak juga tolong macam tu kan. Tapi itulah, you can bring a donkey to water but you cannot force a donkey to drink. Kita boleh heret kambing pula donkey tu. Keledai tu pergi ke air tapi kita tak boleh paksa nak minum air. So kena tahu limit diri kita juga. Kita nak tolong orang tapi make sure orang tu memang nak ditolong at the first place. Benda Allah ni memang akak suka sangat nak memegang kisah Nabi Nuh AS. If you guys remember, Nabi Nuh AS sampailah air dah naik. Orang kata bukannya waktu pembinaan bahtera tu, waktu bahtera dah siap, air dah mula naik dan semua orang dah mula bergerak. Macam what would we do and everything. Nabi Nuh AS panggil anak dia. Anak dia adalah antara yang cakap, tak apa, jalan dulu. Bapaknya cakap, mehlah nak kita kita naik bahtera ni, abah tolong lah, contoh akak pemudahkan bahasa kita lah. Tak apa, I can do it, I can do this. So
kalaulah nak kata macam aku tak boleh ni, aku kena juga selamatkan dia, tapi orang yang tak nak diselamatkan. Lepas tu kalau kita duk fikir nak jaga dia, lepas tu lalas kita pula yang kena ni, kita yang kena air besar ni, kita pula akan mati. So you have to have limit. Nak sayang orang takat mana? Ini nak pandang kat dia. Memang nak tolong orang takat mana? You kena tahu dia ada maksimum dia. Sebab kalau kita sendiri dah koyak, kita tak boleh nak tolong orang lain. Wallahualam. Dia macam nampak, ni tak apa, kita tackle yang general idea dulu, nanti kita pergi ke dalam lagi, insya-Allah. Okey? Maknanya kalau ada orang tu memang decided untuk tak nak ditolong, kita set okey, dah. Betul. Macam tu. Kalau kita tengok macam orang yang lemas dekat laut, kita baling boya tu dia tak nak sambut. Lepas tu kalau kita pergi kat dia nak tolong selamatkan dia dalam kelemasan tu, ada kemungkinan kita akan lemas sekali. Tu sebabnya suami akak pesan kat akak, kalau kita nak tolong orang yang lemas, benda paling senang tumbuk dia dulu, bagi dia pengsan. Betul, tak tipu demi Allah ni. Kan kalau laki aku tipu korang. Okey, tapi itulah macam you know, sometimes dan kita pun kena faham orang yang perlu dibantu ni kadang-kadang dia tak tahu dia perlu dibantu. So it's kind of hard lah. Ini adalah isu yang sangat banyak tau. Macam panjang ceritanya. Okay, soalan kedua terus potong. Okey. Korang kalau korang ada apa-apa carangan ataupun pandangan sendiri tentang you versus everybody, boleh terus komen juga. Tahu nanti insya-Allah ada satu sesi kita akan baca komen-komen korang. Okey, jelaslah kiranya kita you versus everybody tu sebenarnya tak ada kata putus dia. Kena mengikut keadaan lah. Betul. Mengikut orang yang kita nak tolong tu. Betul. Tapi apa point dia? Limit. Yes, limit guys, limit. Okey, soalan kedua kita hari ni. Okey, bila kita dah selalu jadi the first place macam kita nak tolong orang kan. Kita nak tolong orang, kita dah rasa nak bantu orang, tapi orang tu dah tak nak, dah set boundaries and everything lah, all semua benda. Betul. Jadi ada satu peluang pula untuk kita dahulukan diri kita. Dalam banyak-banyak hal kita kena dahulukan diri kita untuk, jelah peluang tak selalu ada kan. Jadi kadang-kadang kita dahulukan diri kita. Jadikah adakah benda tu dikategorikan sebagai selfish? Tapi Kak Fin jangan jawab lagi, jangan jawab lagi. Korang rasa ni selfish ke tak? Kita tak tahulah selfish ke tak selfish ke. Kita bagi laluan dulu dekat Fin Jamal RTW. Situasi hari biasa bekerja di office. Faiz nah. Ya Rabbi ya Rasulullah. Allah. Faiz, ni borang yang kau minta tadi. Terima kasih. Kan manis tu tutorial right? Tak susah pun, mudah je dengan Fin Jamal Ready to Wear.
Kopi dengan Kak Fin, love yourself versus love everybody. Kita baru saja tanya soalan kedua tadilah. Adakah orang yang dahulukan diri sendiri ni dikategorikan sebagai selfish? Jawapan pendek, tak. Jujur kan cakap. Taklah, sebenarnya kan dewasa ini orang sangat takut nak buat benda yang betul. Sebab social media is playing such a big role dalam hidup kita sekarang. So public opinion matters sangat-sangat. Masalahnya kita kena ingat tak semua orang yang berada dekat social media mewakili public yang sebenar. Sebab ada juga boleh jadi mob mentality. Sebab kita tak tahu sebenarnya pendapat-pendapat kat luar sana adalah betul 100% negatif ke, 100% positif ke, adakah bercampur ke apa benda ke. Kalau dalam buat postgrad punya papers, kita memang kalau apa-apa dalil ke, apa nota yang kita nak ambil ke, reviews yang kita nak ambil, kita kena pastikan memang betul-betul macam adil dan tidak ada bias. So bila nak cakap tentang selfish ke tak selfish, kebanyakan kita define selfish tu sebab yang yang monopoli public spaces adalah budak-budak. Kalau akak boleh cakap lah, budak-budak orang bayi-bayi, akak dah lama dah kurang dah benda lah ni. So macam contoh macam semalam ke few days back, macam akak ada nampak dekat tweet cakap macam this young kid macam mengkritik mak abahnya. Macam in my years, kalau zaman Kak Fin muda-muda dulu, ini layaklah mak bapak risaukan education anak, tapi macam so public opinion matters lah. So coming back to this soalan, selfish ke tak selfish? Jawapan sebenar-benarnya in my opinion adalah tak. Sebab like I said earlier, kita kena limit kita kena limit kita punya capacity mental ni. Macam takat mana aku boleh push habis-habisan untuk pastikan aku dapat apa yang aku nak buat ni. So kalau katalah kita nak heret keldai tadi, kita gunakan contoh tadi bukan tak ada manggil serupa keldai. So kita tarik keldai tadi untuk pergi ke air untuk minum. Lepas tu kita dah suakan mulut keldai tu ke air. Kita tak boleh paksa dia minum. Kalau kita buka ngangakan mulut dia dah suap air tu, dia boleh jadi lemas. Betul? Betul. Kalau macam kita ambil syringe, kita rodok kat dalam dia, dia mungkin akan muntah balik. So kita tak ada kuasa pada benda tu. So kita masukkan angle Islamik kat dalam ni, segala apa effort yang kita dah buat ni, Allah tahu kita dah buat takat mana. Yang selebihnya kita kena tawakal ala Allah. When you macam so rigid untuk memastikan effort tu menjadi kat situlah kita akan rasa salah kat situ. So secara mudahnya akan nak cakap, tak selfish untuk kita sayang diri kita. Macam akak pusing jauh sebab akak nak bagi korang nampak mendahulukan diri sendiri tak salah. Sebagai contoh mudah, if you have a husband yang mendera anak, lepas tu macam kita pula macam nak fikir tak apalah, macam kalau aku tinggalkan ni macam mana nanti anak-anaknya membesar tak ada mak bapak, kalau aku tinggalkan suami aku macam mana gini. So because kita ada banyak sangat definition tentang apa yang betul, sebab kita tanya kalau satu soalan ni macam tadi, aku ada suami yang suka pukul anak, kita tanya kepada 10 orang makcik Kia, 10 orang makcik Kia ni akan bagi 10 jawapan yang berbeza. So 10 jawapan ni kita nak fulfill semua pening. Betul. So you have to have one ultimate answer, and what is best melainkan daripada Quran dan Sunnah. So we refer back our problems kepada apa yang benar. So tadi yang bila akak cakap tak salah nak selfish, kena pastikan apa yang kita nak decide tu tak salah dari segi syarak. Faham tak? So macam kalau katalah macam love yourself versus loving others. Lepas tu macam kalau sayang sangat orang, macam dia buat salah tak apalah, yang penting. So macam kita macam membelakangkan apa yang benar, dan benda tu akan jadi susah juga. Make sense tak? Betul, make sense. Cuma Kak Fin contoh kan, anda katalah kita ambil analogi kedai tadi. Kalau kita dah tahu satu kedai ni memang tak nak diminum air, adakah kita patut give up dengan 4 lagi ekor kedai kat sebelah dia? Ramai betul kedai ni. Tapi mungkin kita gembala lah. So apa yang kami boleh cakap adalah
kan Kak Fin cakap tadi limit, lepas tu tawakal. Limit yourself. Kalau kita dah try kat situ dia tak hendak, then tak apa. Tak payah nak pastikan okey tak apa. Macam you have to let go. Sorry saya kena tumbuk tangan ni sebab benda lah ni penyakit kita yang sangat ramai sekarang ni, because you are struggling to help everyone. Ini Superman syndrome namanya. Superman syndrome. Ya, aku reka-reka je ni. Tapi nampak macam best kan? So Superman syndrome ni adalah di mana kau rasa kau Superman untuk semua orang, tapi di mana penyelamat tu. Okay. So apa yang aku nak cakap adalah, kalau kau sibuk nak selamatkan satu keldai tapi 4 keldai yang lain tu macam lagi terabai, lagi susah. Tapi ini kita bukan cerita pasal 4 lagi keldai tu. Kita ni kalau kita sibuk nak pastikan keldai ni hidup, yang seekor yang memang dia dah decide dia tak nak minum air, dia nak mati kebuluran dan kehausan. Kita duk tonyo-tonyo dia sampai kita sendiri lupa nak minum air daripada sungai yang terbentang ni. Faham. Make sense tak? So kalau kita jaga diri kita, mental kita, body physical kita at least cakap okay, satu ni aku dah let go lah. Aku let go for the sake of Allah. Aku ada, at least aku ada 4 lagi. Aku boleh fokus yang lagi 4 ni. You understand? So kita kena tengok the greater good. You cannot save everyone. I repeat, you cannot save everyone. Kena marah. Kena cakap ni, kena cakap ulang-ulang sebab kita sibuk nak selamatkan semua orang kecuali diri sendiri. Maafkan saya suara semakin tinggi ya tuan-tuan. Ini kasih seorang kakak kepada adik-adik. You know, that's why kita buat kopi dengan Kak Fin, sebab macam benda-benda macam ni kita tak tahu nak borak dekat mana. Betul. Bukanlah nak kata macam tak ada langsung perbualan ni di luar, ada, tapi banyak yang ilmiah, banyak yang macam ideologically tau. Secara ideologinya macam it's unrealistic. Kalau kita nak cakap benda secara teori, memang semua benda nampak indah saja. Tapi in reality, macam akak cakap tadi, macam kalau kita sayang diri kita, tak apalah selfish sikit. Secara teori dengar macam sedap, tapi realistically benda macam susah macam betul. Kita tengah lapar macam mana pun, dekat tangan kita ada 1 biji roti, kawan kita cakap dia lapar, kita sanggup bagi. Tapi kita mati kebulur kejap lagi. Itu agak susah kat situ. So kena limit diri kita, effort tak kat mana, dan kita itulah orang kata memang, sebab at the end of the day yang memiliki hati adalah Allah. So you have to ask Allah to open the hearts of the person yang kita nak tolong tu. Dan kita pun kena minta Allah. Bukan sahaja kita doakan untuk orang, kita sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa untuk tidak bolak-balikkan di ni. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tak semesti bila kita cakap ya Allah, tetapkan hati aku atas agamamu. Kita fikir agama ni hanya bahagian dakwah beragama. Sebenarnya setiap benda melibatkan agama. Kita bekerja fillah, kita makan fillah, kita jaga anak fillah. Semua benda for the sake of Allah and therefore for the sake of agama, insya-Allah. Betul ya Allah. Right. Okey, korang ada apa-apa tak pandangan tentang love yourself ni selfish ke tak ke, ataupun korang ada definition sendiri tentang selfish tu? Korang boleh terus komen dekat kita punya live streaming sekarang. Okey, cara Kak Fin jawab tadi tu, kita dah hampir masuk ke soalan ketiga kita. Okay. Kita dah hampir masuk soalan ketiga. Baguslah panel ni terus jawab je semua. Panel hari ni sangat bagus. Okey. Soalan dia macam ni. Ada orang, jap. Okey. Kan kita tak ada rasa macam kita nak tolong orang, kan macam tu kan. Ada orang sebenarnya di hidup ni macam dia rasa sedih tau. Dia rasa sedih dengan hidup dia rasa macam tertekan, dia rasa macam useless in a word kan. Lepas tu dia rasa the only way untuk dia rasa useful, the only way untuk dia rasa macam dia ni berguna dekat orang sekeliling adalah untuk tolong orang semua sekeliling dia. Jadi apa kita nak buat dengan pressure nak fulfill kemahuan semua orang? Okay. Let me tell you macam mana akak bermula dalam industri membantu anak-anak remaja. Kak Fin bukan sekarang baru aktif secara social media ni. Daripada zaman Kak Fin belum kahwin lagi, daripada zaman kita pun hidup merepek-repek dulu pun, Kak Fin dah membiasakan untuk buat bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Okey. Kenapa Kak Fin mulakan benda tu? Because I was lonely. And because I thought that macam aku tak nak orang lain rasa apa yang aku rasa. So kedengaran macam indah kan, tapi sebenarnya the core problem was I was so insecure that I wanted people to love me. So sebab ada dalam dunia ni berbilion orang, so aku nak semua bilion tu sayang aku. Jadi kalau ada 10 bilion masalah, 10 bilion tu aku nak settlekan.
Sebab aku kalau boleh nak semua orang sayang aku. Macam tu, faham? So, isu rasa frust kalau tak dapat fulfill kemahuan orang, dia akan patah balik kepada how insecure you are. Bukanlah akan nak cakap apa macam orang ni suka tolong orang ni insecure and everything. Tak. Tapi daripada ni personal experience akak, lain rasanya membantu orang dengan rasa secure ni dengan waktu akak dulu membantu orang dengan penuh insecurities. Sebab bila kita nak tolong orang sambil merasakan diri ni sompek, bolong dan terkoyak, kita akan bagi segala apa ikut apa orang nak. Kita akan custom made untuk dia. Kita tak ikut apa yang betul. Kita ikut apa yang dia setuju. Betul. Faham tak? So, benda tu akan menyakitkan kita sebab sometimes kita ni sambil tolong dalam kepala, salah ni aku tolong ni tak boleh ni. Kan? Sebab there's so many things. Tapi sebab kau risau sangat, kau rasa macam lepas tu orang ni ada jenisnya jenis serigala. Dia sekali dah dapat makan free, dia akan duduk depan pintu rumah kita. Dia tahu ini senang ni aku dapat makan ni. Faham tak? So you have to know your macam awak tolong orang tu pasal apa? Adakah sebab awak insecure? Kalau awak insecure start tolong orang, awak akan jadi doormat. Faham tak? Alas kaki orang saja. Orang tahu dia ni senang makan. Kalau aku minta duit kat dia ni, dia confirm bagi. Walaupun dia tengah tak ada duit. Orang ni tengah tak ada duit. Okey, contoh paling biasa kita senyum saja di sini sebab ini biasa masalah kita je. Okey, katalah akak dalam bank ada RM10. Kawan akak datang, aku nak pinjam RM50. Aku sanggup pinjam duit orang. Ya, ambilkan sendirilah. Bukan kau seorang. Ramai ni yang tengah baca, kau pinjam kau pasal aku ke? Memang. Sebab apa? Sebab you are trying so hard to please them. Sedangkan setiap apa yang kita nak buat, it is not for them. It is for the sake of Allah. So kalau kita buat sesuatu for the sake of Allah, kita akan tanya dulu, benda ni Allah okey ke tidak? So coming back kepada contoh tadi, macam aku ada RM10, orang nak pinjam RM50. So aku pinjam RM50 daripada orang untuk bagi pinjam kepada orang ni. Cuba kita tanya pada diri kita, kalau Allah kalau Allah tanya kita, adakah ini sesuatu yang benar? Berani tak cakap? Sebab apa? Sebab berhutang ni, contoh hutang lah. Hutang ni tajuk paling panjang sekali dalam Quran, ayat paling panjang. So, bermakna betapa beratnya isu pasal hutang ni. So, kalau kita macam bayangkan dia punya heavynya bab hutang ni, kalau tak bayar, kita mati syahid sekalipun, kita tak masuk syurga straight. Kita kena settle dulu. So, kalau kita tahu, kalau aku hutang ni, aku pun belum tentu boleh bayar sebab aku pun tengah tak ada kerja. Lepas tu aku tengah tak ada kerja, aku pinjam duit orang untuk bagi kat orang ni yang confirm tak bayar ni. So, itu namanya menambahkan kerosakan pada diri sendiri. So, you ask yourself, who are you doing this for? If you're doing this for the sake of people, untuk menyukai kau, menyayangi kau, menerima kau, then you, nombor satu, kau memang takkan jumpa bahagia tu. Sebab orang takkan pernah cukup. Dan nombor dua, kau akan still rasa insecure. Sebab kau rasa, apa aku dah buat tak cukup lagi. Cakap pasal siapa tu? Pasal kita sendiri. Akak tak terror nak membaca korang yang sedang menonton ni. Akak cakap daripada pengalaman akak sendiri. Faham. You know, and only when you know your limit, you know how to have tawakal ala Allah, then you boleh bantu orang dengan lapang. Dan kau akan tahu kalau katalah orang datang, aku nak pinjam RM50. Dalam keadaan kita tahu kita tak ada, kita akan cakap, I'm so sorry, bukan aku tak nak tolong, but I love myself. I know if I do this, aku akan jadi toksik, aku akan bergaduh, aku tahu ke mana, aku dah tahu dah cerita ni akan ke mana. So insya-Allah, hopefully kita menemui hati dan jiwa yang betul-betul lengkap, because in order for us to help others, kita sendiri kena pakai tong oksigen tu. Kita kena ada oksigen, baru kita boleh rasa fit untuk tolong orang. Faham? Jadi selagi kita belum ready, belum cukup apa yang kita kena cukupkan, it's okay to say no. Yes, tapi macam janganlah macam sebab saya belum ready, saya akan no. No manja pun tak boleh. Lagi satu kan tadi akak cakap, kalau ada 10 bilion manusia, 10 bilion masalah, 10 bilion tu kita nak settlekan. Tak, sebab kita kena tahu kat mana kita ada kelebihan. Akak dulu sibuk nak tolong semua. Budak lari rumah akan nak tolong, budak ada masalah duit akan nak tolong, budak ada isu segala benda bagai. Itu dulu akak nak try tackle semua sebab akak nak memenangi hati semua. Betul. At this age, akak menyedari yang tangan aku ada 2 je.
Dan apa yang aku boleh buat, aku fokus. Apa fokus point akak tolong kes-kes pregnant out of wedlock. Untuk kes lain, tak apa, ada NGO lain. Tu sebabnya semua orang ada kawasan kita. Jangan rasa aku kena buat apa, aku kena pilih. Tak. You know, macam bila benda tu datang, benda tu datang. Ada hari kita ada duit, kita rasa nak menolong orang. Betul. Ada hari kita rasa tak ada duit, apa kita boleh bantu, kita tolong nampak kayu, kita gerakkan kayu tu daripada tepi jalan. So there are so many ways in helping. Tak semestinya hanya pada duit, hanya pada whatever that you think defines bantuan. Alang-alang kita nak cakap ni akan nak mention lah. Dekat Malaysia ni selalu orang fikir kalau bahagian nak tolong orang ataupun nak tunjuk nampak selfless tu mesti bahagian fizikal. Mesti kena ada monetary punya angle, mesti ada bahagian duit, lagi banyak lagi bagus. It's not. Itu cara yang dipesongkan. Tak. You know how you can make other people happy? You be kind to your office mates. You be nice to makcik cleaner. You macam tengah bawa kereta, lepas tu ada orang pancung. Kita macam Alhamdulillah. You know, tak, ada banyak sangat cara untuk jadi baik pada orang. Semalam ada satu benda yang akak rasa sangat sweet anak akak buat, Sakti. Macam kita lalu dekat Pak Gad, lepas tu Sakti angkat dia. Lepas tu Sakti cakap, Mami, ada angkat tangan dekat Abang Gad. Cakap Alhamdulillah. So, you know macam Pak Gad pun tak adalah hadap sangat nak kena angkat tu. Tapi you know, that is a gesture of kindness. Betul. Kindness is ya Allah. Akak pegang satu benda ni tau. Orang tak happy, tak boleh happykan orang. So, if you cannot love yourself, you cannot love others. Dengar tu korang. Dengar tu saya. Dengar di sini, dengar. Jelaslah kiranya soalan macam mana kita nak stop pressure, nak fulfill semua orang punya kemahuan lah. Okey. Korang, by the way, kita sekarang ni tengah bersiaran langsung dekat Susu Juna dan Fin Jamal RTW HQ. Pelak-pelak di hari ni. Pelak-pelak sebab kita rasa macam orang lepas kena marah. Jadi dia macam pelak-pelak sikit. Menerusi Instagram Fin Jamal dan juga Facebook Fin Jamal RTW. Korang boleh dapatkan Susu Juna, Kopi Juna dan Mokurus melalui kita orang punya Shopee Fin Jamal RTW ataupun WhatsApp 011233 6565. Boleh walk in ke kat HQ ni? Kita dah boleh walk in. Alhamdulillah. Kita dah boleh walk in. Tapi kena kalau jaga, ramai gitu, kena beratur lah. InsyaAllah tidak. Lapang besar HQ kita. Okey, kita bergerak kepada soalan keempat kita hari ini. Soalan keempat kita. Okey, kita dah cukup, kita dah prepare semua bagai. Kita macam I'm ready untuk tolong orang. Tiba-tiba kita dah tolong, kita tak dapat balik pertolongan daripada orang yang, bila kita susah orang yang kita tolong tu tak nak tolong kita. What you give, you don't get back. Macam mana kita nak handle lepas tu mulalah rasa macam kau macam ni buat apa? Love everybody. Nyanyi. Betul tak? Itulah orang kata patah balik kepada ikhlas. Okey? Tapi cakap memang senang. Nak datangkan, nak terbitkan ikhlas tu bukan sesuatu yang senang. Itu memang I learn it the hard way lah. Macam Kak Fin ni pun sebenarnya umur 40 tahun ni insya-Allah. So dah banyaklah garamnya. Tu dah orang kata kecil, dah tinggi dah aku sekarang ni. Tapi na'udzubillah min zalik tak. Okey. So apa yang Kak Fin boleh cakap lah daripada macam what you give, you don't get back. Kan kita expect you do something, you get something. Penakulan mantik ni tak tahulah masa tingkatan-tingkatan dan subjek ni. Masa matematik dulu. So apa akan nak cakap adalah apa kita buat, lepas tu kita expect kita dapat, itu namanya kita tak realistik. Okey, akak mudahkan. Siapa dulu masa kat sekolah cikgu cakap belajar bangun pagi, subuh, belajar, buat homework, dia ada bagi list apa senarai-senarai, lepas tu orang mesti dapat straight A1, kan? Kita pun sakit hati. So pernah je buat. Tadi pun gitu. Lepas tu kita pula mak abah kita pula cakap, okey kalau awak ni jaga diri, behave semua, mesti orang lagi suka kawan dengan awak. Ni tidak, awak ni garang-garang. Pun kita pun ubah karakter kita. Kita jadi baik. Jadi baik pun tak ada kawan pun. You know. So in life a lot of formulas tak menjadi. Sama juga dengan what you give you don't get back. Taklah mengatakan memang langsung takkan jadi. Tak. Dia benda alam ni circumstantial. Ada orang dapat, ada orang tak dapat gitu. Tapi macam kita tak boleh nak kontrol dunia ni. Tapi kita boleh kontrol cara kita nak hadap masalah kita. So, apa kita buat kita tak dapat balik, kenapa kita mengamuk dan mengarut? Sebab expectation. Satu benda yang suami akak
cakap masa ajak akak kahwin dulu. Dia kata kalau nak kahwin dengan dia, buang semua expectation. Masa kita dengar tu memang sedih lah. Dan tapi macam kita pun setuju. Dan bila kita dah kahwin macam sebenarnya betul lah. Bukanlah nak kata jangan langsung expect apa-apa. Maksudnya kahwin, lantak lah bang, apa-apa je. Bukan macam tu juga. Tapi when you have no expectation, the smallest things akan jadi bestnya. Faham tak? Katalah macam dia sini. Kalau hari tu hari lahir kita, masuk office dengan kawan-kawan office pula macam best friend, kita akan expect sampai office ni mesti ada tiba-tiba kawan-kawan balik tepung, kawan-kawan macam jerit-jerit surprise, macam tu. Sekali masa tak ada. Ini apa ini? Macam lepas tu siap member lupa, macam kita pula macam buat relax sampai pukul 3, pukul 4, lepas tu kawan-kawan tak ada apa. Lepas tu macam kita okey, macam lepas tu sedih. Sebab birthday dia kita buat. Birthday dia kita balik tepung. Birthday dia kita wish. Birthday dia kita bagi hadiah. Birthday aku mana? Kat situ kita akan mulalah. Maksudnya aku penat je aku sayang orang. Orang tak sayang aku balik. So when you have specific expectation, bila benda tu tak, kalau katalah ada jugalah orang buat macam birthday tu, lepas tu kita ada juga, aku buat lagi grand untuk kau. Sudah. Macam tu pula. Faham tak? So bila kita tak ada expectation, the smallest things akan jadi macam aduh bestnya, macam tu. Faham tak? So korang kena faham bila akak cakap jangan ada expectation tu ya. Okay. Now what you give you don't get back tu, akak nak bagi kita nampak satu lagi angle yang mana benda Allah ni orang selalu bagi tahu kat akak. Sebagai contoh, Kak Fin, kenapa kawan baik saya suka kutuk saya? Saya tak pernah kutuk kawan saya. Siapa biasa dengar benda ni? Ataupun kenapa kawan saya tikam belakang saya? Saya tak pernah tikam belakang kawan saya. Segala apa yang kita tak pernah buat pada kawan kita, tiba-tiba kawan kita buat pada kita ataupun orang yang kita sayang tu lah. So orang tanya kenapa. Now kita ni dalam agama Islam kita ada konsep kifarah. Okay, kita tak ada karma ya. Ini karma ni semua. Tak ada. Karma is Hindu ya anak-anak. So ubah benda tu. Kita ada kifarah. Okay, dan kita pun tak boleh nak cakap kalau katalah orang ni aksiden, kifarah lah tu semalam sakit hati aku, kifarah. Jangan. Itu bukan hal kita nak decide orang tu kena kifarah ke tidak. Okay, but you have to understand dalam agama ni konsep kifarah tu adalah kadang-kadang ada benda terjadi untuk Allah mudahkan kita settle ke akhirat. Maksudnya kalau benda dah settle ke atas muka bumi, ke akhirat dah tak payah dah. Tu kadang-kadang kalau kita ada masalah ke musibah, jangan cakap kenapa ini masih jadi daripada aku. Kenapa? Jangan. Cakap Alhamdulillah ya Allah, terima kasih masalah ni datang sekarang. Berbanding kalau kau tangguh benda ni untuk aku ke akhirat nanti. Itu lagi takut. Okay, so kembali kepada kifarah tadi. Hanya kerana akak tak pernah sakitkan hati Faiz, tak bermakna Faiz macam Faiz lah macam nak cakap. Okey. Macam nak cakap okey macam ni. Akak mudahkan. Akak tak pernah sakitkan hati Faiz, tapi orang lain boleh sakitkan hati akak. Sebab cara kiraannya adalah bukan kepada siapa tapi apa yang dibuat. Faham tak? So, kalau katalah akak pernah katalah akak kutuk Faiz, akak kata, Faiz engkau ni ngada-ngada lah, jangan kawan dia, mak dia hijau, dia cakap kan. Jadi, tak semestinya Faiz yang akan datang balik pada akak dan cakap, jangan kawan dengan Kak Fin sebab Kak Fin mak dia pun hijau, macam tu. So, kaedahnya adalah, apa yang akak buat? Akak buat kutukan. Akak ajak orang jangan kawan dengan Faiz. So, dua benda ni Allah boleh balas melalui orang lain. Tak semestinya Faiz yang akan ganti pada akak. Mungkin Alia yang akan datang ke akak. Jangan kawan dengan Kak Fin. Mak dia hijau. Lepas tu aku macam, Alia, akak tak pernah buat apa-apa kat Alia. Faham. Nampak tak? Panjang ceritanya. Clear tak? Clear. So, macam kita tak boleh fikir kita pernah buat pada orang tu atau tidak. Tapi kita kena fikir kita pernah buat tak benda ni pada sesiapa yang mana Allah boleh balas pada kita. Dan kadang-kadang tak semestinya benda tu spesifik. Sebagai contoh, akak kutuk awak dan rupanya Alia balas, Allah izinkan Alia balas, mungkin bukan kutuk semata, tapi mungkin Alia ambil paku tekan letak kat akak punya kereta ke gitu kan, contohlah. Faham tak? So there are so many beautiful and mysterious ways. Dan benda ni lah yang kita kena cari. Benda ni lah yang mysterious ways ni lah yang kita kena tahu, ya Allah, apa hikmahnya. Sebab kita tak boleh, kadang-kadang kita tak boleh duduk
okey, kereta aku rosak hari ni Siapa punya kereta aku rosakkan semalam? Tak boleh tu. So kita kena tahu apa agaknya. So cara nak bertanya adalah, okay, what did I do that I get this kind of kifarah? So kita akan assess tabi'in, sahabat, they do this all the time. Even selipar tercabut, dia terus fikir, ni ada benda ni aku buat ni. Ya Allah, subhanallah. Kalau kita ni pula ni, katalah tengah jalan-jalan, selipar tercabut, ada orang santau aku ni. Aku tahu aku disantau sekarang ni. You know? So kita tak nak macam tu. So insya-Allah, hopefully clear lah jawapan akak. Oh, sedapnya. Sedapnya kopi. Okay, alright, insya-Allah. So hopefully jawablah soalan tu ya. Betul-betul jawablah kiranya. Yalah benda tu. Everything happen for a reason. Macam saya pun ada pernah dengar macam sekecil-kecil benda yang ujian yang Allah datangkan pun itu adalah untuk hapuskan kita punya dosa. Yes, betul. Dan macam jangan pula confuse kenapa kita tengah cakap pasal love yourself, love others, tiba-tiba kita cakap pasal macam kifarah lah apa benda, sebab benda ni semua berkait rapat. Betul. Okey, harap korang semua jelas Anda katalah tak jelas ke ataupun nak berdebat dengan Kak Fin ke, nak ada soalan lebih hangat ke. Jangan risau, kita sentiasa membaca di ruangan komen. Korang boleh je terus komen dan tanya apa-apa dekat kita punya live streaming di Instagram Fin Jamal dan juga Facebook Fin Jamal RTW. Okey. Lepas ni kita akan sambung lagi, okey? Kita rehat sekejap, kita dahagalah. Kita dengar cakap banyak sangat. Hai guys, kopi dengan Kak Fin ke tu? Okey, hari ni kita akan buat kopi Juna dalam bentuk sejuk. Boleh ke kopi Juna ni dibantu dalam bentuk sejuk? Boleh. Kita buat dalam bentuk shake. Apa paling penting adalah shaker. Bila kita dah ada shaker, barulah kita ambil 2 sachet kopi Juna. Buka dan terus letak tau. Okey, lepas letak ni kita sebanyak 200 ml air, isi air sejuk. Lepas dah isi air sejuk, kita boleh letak ketulan-ketulan ais dah 5-6 ketul macam tu pun dah sedap. Jap. Lupa pula dah product placement. Ni kan iklan. Okey, dah. Kemudian kita akan goncang dengan sepenuh rasa, penuh jiwa. Goncang-goncang sekejap. Dah siap. Dan sedia untuk dihidang untuk semua. Okey, bila kita tuang nampak tak warna dan sedap dia tu. Selamat mencuba. Kopi dengan Kak Fin, Love Yourself versus Love Everybody. Kita sedang bersiaran langsung di Fin Jamal RTW dan Susu Juna HQ menerusi Instagram Fin Jamal dan juga Facebook Fin Jamal RTW. Okey. Kita dah tadi sebelum berehat tadi kita dah kumpulkan soalan daripada kita punya penonton-penonton yang disayangi dekat kita punya live streaming. Banyak yang share dan relate tentang apa yang diorang experience. And we appreciate semua tu. Thank you so much. Jom kita pilih soalan pertama. Okay. Takut panjang. Soalan pertama kita adalah daripada Haya Iman. Dia kata, let's say as a mother, macam mana nak take a break without rasa guilty? Baguslah soalan ni. Okey. Guilty ni kan, perasaan bersalah ni, dia tak terus tiba-tiba ada rasa guilty tau. Dia ada guilty ni biasanya dia trauma. Maksudnya dia pernah di-guilt tripkan. Make sense tak? Maksudnya macam kita tak akan tahu sesuatu itu salah sampai orang bagi kita faham benda itu salah. Faham tak? Macam that innocence akan diambil apabila ada memberitahu kita benda itu salah. Contoh. So a lot of mothers merasakan salah ni aku macam nak bercuti, macam rasa risau. Bukan bercuti apalah, macam katalah sepanjang hari kita jaga anak kita ke, kita buat apa benda ke. Lepas tu nak ada me time tu rasa berdosa sangat. Akak pun one of those lah, macam kadang ada rasa. Tapi itulah macam mana nak overcome, dia kena tengok juga orang kiri kanan kita. Kalau orang kiri kanan kita pun emphasis on benda tu adalah sesuatu yang guilty, dan kita akan lagi rasa guilty. Kadang-kadang tapi trauma ni dia tak semestinya macam Kak cakap Ahmad buat Ali, lepas tu Ali terus aware dengan Ahmad. Tak, kadang-kadang pengalaman masa silam pun boleh trigger benda tu. Macam sebagai contoh, katalah suami kita tak kisah pun
ini akak cakap tu terang, sorry banyak contoh lelaki aku ni. Macam akak macam suami akak selalu cakap tak apalah, tak payah masak hari ni. Kalau dia nampak akak macam melepek ke, macam rasa mengantuk ke, rasa macam tak ada selera nak makan, dia tak apalah, ni kita Grab ke, kita Foodpanda ke, kita beli je ke, kita drive thru ke. Akak yang akan rasa berdosa tu. Dan daripada rasa berdosa tu, aku emo sendiri. Lepas tu macam padahal lelaki aku okey je. Faham tak? Akak pula rasa macam kalau aku tak masak tu family aku, macam nanti macam aku bukan mak yang baik, aku bukan isteri yang baik. Sedih pula. Nangis. Soalan ni memang faham. Macam society memang sangat memberati wanita. Itu kita kena akui lah. Kita tak nak lah main that sexist card. But that's the point. Macam social role untuk perempuan ni besar sangat sampai macam macam kadang-kadang rasa tak terlunaskan. Faham tak? Tapi itulah macam apa yang membantu akak adalah I have good support system. Macam family akak macam dia selalu remind akak yang it's okay. You know, macam that assurances tu. Tapi masalahnya tak semua orang dapat benda tu. So agak kesian juga untuk yang tak ada support system yang bagus untuk memberitahu kita nah it's okay. Dan biasanya support system yang kita ada adalah sesama kita. So sebagai contoh, kalau ni isteri, lepas tu yang tolong support adalah sesama isteri. Lepas tu kadang-kadang orang lain nak nasihat dah, kita dah macam kami para wanita. Kita bukan nak macam tu, you know. Tapi itulah cara akak untuk overcome benda tu adalah knowing what is right. Kadang-kadang kita rasa betul-betul dah tak larat and everything, kita bukan tak nak buat, tapi kita tahu macam ya Allah, kau tahu aku betul-betul tak larat ni, aku perlukan macam time alone sekejap. Dan kita juga boleh lafazkan kepada pasangan kita macam, sebab kadang-kadang kan orang lelaki ni terutamanya dekat dalam set ni bolehlah untuk digunakan untuk perkahwinan anda. Orang lelaki ni dia tak kadang-kadang bukanlah tak tahu, kadang macam macam ni, orang perempuan ni dia tak kerti nak cakap. Dia expect macam kalau kita tanya nak makan apa, awak tahu apa saya nak makan. Lelaki dah menggelabur, apa benda nak makan ni. Macam tu. So kita pun orang perempuan, kita kena tolong pasangan kita kena cakap. Tapi itulah nak cakap tu sebab yang ini cakap bahasa itik, ini cakap bahasa ayam. So macam mana nak jumpa kat tengah-tengah tu? So you have to have practice lah. Tapi tak semua orang memang boleh nak berkomunikasi. Macam mak abah kita, orang-orang lama, dia tak ada macam, pernah tengok ke mak abah kita, bang, saya merasakan penting perasaan saya, mentally health saya, tak ada. Biasanya tahu-tahu nak, mak kenapa abah tak? Biasalah abang kau, gitu. Lepas tu tahu bertanya, bang kenapa mak? Entahlah, lantak ke dia. Tapi tahu-tahu kan jalan bersama, pergi singgah-singgah pokok. So lain perkahwinan, lain groove dia. So akak tak boleh nak suggest apa yang awak boleh buat sesama awak dan suami awak. Tapi itulah, kalau boleh kita cuba dapatkan support system yang baik. Kalau tak ada, the last result adalah like I said, kita tak boleh nak ubah dunia, tapi kita boleh adjust cara kita respond kepada bagaimana dunia menghadapi kita. Faham tak? So wallahu a'lam bisawab. Betul. Okey. Lepas tu sebelum kita move on kepada soalan kedua daripada penonton kita, daripada Siti Hawa Kamim, dia kata macam mana nak setkan this is the limit. Contoh macam ada checklist point 1, point 2, so on. Then this is it. Macam I have to move on, orang ni tak nak dibantu. Okey, maknanya apa benda yang kita perlukan tik untuk kita move on daripada orang ni? Kak Fin memang suka macam dah last, macam bukanlah last, maksudnya macam in everything Kak Fin suka tengok daripada angle Islamik. Sebab itu je paling senang. Tak ada yang boleh nak counter. Kalau benda tu dalam Quran dan Sunnah dah settle lah. Macam sebagai contoh, katalah akak nak tolong dia. Macam sebagai contoh, aku sayang kau tapi kau tak semayang. Macam mana ni? Gitu. So kita nak ajak dia semayang. Lepas tu dia pula duk maki kita. Lepas tu macam kita fikir balik. Ni aku sebenarnya tuntutan aku untuk tolong dia ni takat mana? Okey, untuk bahagian dakwah ni cukup kita lafaz sekali dah. Kalau tak lafaz pun mungkin kita boleh buat body language, cukup dah. So kalau kita duk push pun, lepas tu lalas bergaduh dan everything pun jadi susah. So you have to know your limit. Checklist yang akak ada tu lah tu. Maksudnya sebab kadang-kadang kan kita niat baik. Pernah dengar tak macam dia di mulut dia jahat tapi hati dia baik? Tak ada. Tapi benda tu tak boleh sebenarnya. Betul. So kalau katalah niat kau betul dan mulia macam mana sekalipun, tapi kadang-kadang bila kita dah terlalu macam nak sangat benda tu jadi, kadang-kadang kita jadi agresif sampai kita pun jadi toksik kepada orang lain. Dah bila kita toksik, kita pula dah jadi salah, kita juga berdosa. Faham tak? So
You have to know your limit. I learn the hard way. Macam sebelum ni Kak Fin memang sebagai majikan ni berakhir kita lah ya macam siapa. Macam sebagai majikan akak ni ada sejenis helikopter parenting sikit. Macam akak suka nak pastikan semua okey, akak macam sibuk nak ambil tahu, semua nak tanya semua. Jadi macam instead of being a good leader, akak jadi seorang yang sangat-sangat emosi. So niat tu baik tapi execution tak betul pun tak boleh juga. So apa yang Kak boleh pesankan adalah know your limit. Okey, takat mana kita ada dari ini and then let go to Allah. Wallahu a'lam bisawab. Betul. Betul teringat kena marah. Okey, rasanya kita ambil dua soalan dululah. Kita pun dah menceburui masa, kita dah berlari mengejar. Kita menceburui ke masa menceburui kita? Saya dah confuse dah, saya cemburu kepada dua-dua. Dia betul-betul dah betul penat ni. Okey. Kita bergerak kepada soalan terakhir kita hari inilah Kak Fin. Soalan dia adalah, kita dah tahu dah sekarang ni, kita dah decide nak dahulukan diri kita ke orang sekeliling ke apa-apa sajalah keputusan kita. Jadi bila kita dah buat keputusan tu, macam mana kita nak lega dengan apa yang kita buat? Ask yourself, are you doing it for the sake of Allah or are you doing it for the sake of fame, for the sake of people, for the sake of tak tahulah apa saja reason yang kita buat tu. Kalau macam boleh patah balik kepada niat tidak menghalalkan cara tadi kan. Macam kiranya if you know what you're doing is for the sake of Allah, kau tahu benda yang for the sake of Allah, ada adab dia, ada akhlak nak menyampaikannya, ada kaedahnya, ada pilihan-pilihannya, semua benda ada dah tertulis. So kalau orang kata kita dah decide untuk okay, aku nak love myself ke, dia macam ni, dia bukan secara general kena me atau ni, tak, dia semua ikut situation, tahu, situational semua benda ni. So sebagai contoh, dari segi mengajak dia berhenti melakukan kemaksiatan, okay, aku nak love myself ataupun aku nak love everybody. Okay, dari segi hutang, aku nak love myself atau aku nak love everybody, nampak tak macam tu? So untuk setiap tajuk ni kita kena kita hanya akan jumpa kelegaan apabila kita melakukannya for the sake of Allah. Dia macam ni. Kalau dekat kalau kita dekat traffic light, lepas tu kita nampak lampu tu merah. Lepas tu laki kita nak tekan minyak. Ngong gitu ah. Lepas tu kita cakap, tak boleh bang, ini lampu merah. Tapi dia buat. Lepas tu dia cakap, okey, at least aku dah lega. Susah tak nak cakap yang benda tu salah? Tak, sebab itu memang undang-undangnya. Sebab memang dah ada benda tertulis. So, kalau kita nak menasihat orang ke, kalau kita nak mengajak orang ke, kalau kita nak paksa orang ke, benda tu tak ada base yang solid, it's going to be hard. Bila benda tu dah memang ada undang-undangnya, it's easier sebab kita bukan buat sebab kita. Faham tak? Sebab kita buat memang benda ni dah memang inilah aturannya. Faham tak? Macam kita, aku sayang kau, aku nak cakap dengan kau, benda ni wajib ni, semayang ni wajib contoh. Lepas tu kalau kawan tak nak, dia kata, siapa kata wajib? Kita termenung dan memikirkan Tuhan itu satu, cukup sudah. Dan kita nak cakap macam mana? Macam, okeylah. Tapi kita dah cakap tu kita lega. Faham tak? So, lega dengan benda benar. Kalau kita macam katalah kita ikut apa orang nak tapi benda tu salah, kita tak akan jumpa kelegaan tu. Faham. Wallahu a'lam bishawab. Jadinya kalau kita nak lega tu, kita nak pastikan apa keputusan kita tu berlandaskan apa yang dah tersurat sekali. Faham. Betul. Topik kita hari ni macam simple lah, tapi sebenarnya bila kita dah telus dalam tu sebenarnya syarat. Sebab dia bukan setakat main perasaan kita, dia main perasaan orang. Macam pilihan kita untuk decide love ourselves ataupun love everybody akan affect orang. Yang kita akan rasa guilty. Adakah decision aku ni kacau orang? Apa tu kita macam sebab aku ke ni gini. Tapi you cannot save everybody. Selagi mana kita tak terima hakikat tu, memang susah. Akak nak ajak kita ambil ibrah daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersedih apabila tak dapat bawa bapa saudara baginda yang memang sayangkan baginda, jaga baginda sebaik-baik jagaan. Tapi tak juga masuk Islam. And he was so sad, so devastated sampai Allah pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Muhammad, kerja kau adalah sampaikan saja. Bahagian hati orang tu semua aku punya bahagian. Tapi of course, akak selalu guna example ni. Macam kalau katalah
Macam rumah kita dah nak terbakar. Kita pun terbangun. Rumah terbakar tu dalam pukul 4-5 pagi. Lepas tu family kita jenis bangun pukul 10. So kita dah terbangun ni, kita nak ajak anak kita keluar, suami kita keluar pada rumah yang terbakar tu. Tapi bila kita kejut, tak apalah, tak apa, nak tidur dulu. So, kadang-kadang perasaan dalam diri kita, ya aku memang dah cukup dah, kejut aku dah settle. Kalau aku keluar rumah, aku settle dah, tak ada masalah. Tak ada orang akan salahkan aku. Aku boleh cakap, aku dah try dah bawa dia keluar daripada rumah tu. Tapi kita dekat luar tu kita tak boleh nak hidup sebab we know that we can do better. We feel that we can just bring lagi ramai yang selamat, lagi rasa lega. But you cannot save everyone. At the end of the day, apa yang Kak boleh pesankan adalah dekat akhirat sana nanti di hari kebangkitan, ketika semua orang tengah ketakutan dengan apa yang terjadi pada akhirat kita, jawapan yang akan kita dapat dari kiri, kanan, atas, bawah adalah nafsi-nafsi. Diri kita. Setakat mana kita boleh tolong semua orang? Kalau mana apa yang orang yang kita nak tolong tu memang tak nak dibantu dan memilih untuk kejatuhan, kita kena juga fikir nafsi-nafsi. Betul. Wallahualam, so tiba saya pula ending ni. Tidak boleh ku menahan, tapi kita kena teruskan rancangan kita. Tapi lega lah. Sorry. Sabar. Okey. Akhirnya sekarang ni sebenarnya kita dah sampai ke penghujung kita punya episod 2. Love yourself versus love everybody. Itulah berat rasa tajuk ni. Kita menahan. Okey, terima kasih kepada semua yang teman kita orang hari ini selama sejam bersama langsung di Instagram Fin Jamal dan juga yang berada di Facebook Fin Jamal RTW. Okey, jangan lupa untuk follow, subscribe serta turn on notification untuk kita punya episod yang akan datang. Jangan risau, okey? InsyaAllah topik-topik seterusnya kalau korang ada apa-apa cadangan ataupun rasa macam saya nak tahulah topik ni dengan lebih jelas. Jom buka tajuk ni macam mak ada tajuk tak? Macam tu ke tengah saya langsung ke boleh terus ke kdkf@fin3.com. Kat situ korang boleh ajukan korang punya cadangan. Kita tanya je ajukan apa-apa dan mungkin kita akan construct jadikan tajuk perbincangan kita. Dan kita boleh borak apa sajalah insya-Allah. Tapi jangan lupa kita borak-borak ni bukan borak agama Cuma kita ada elemen-elemen yang kita share lah mana-mana kita tahu. Kita borak-borak dengan Kak Fin je kat sini, daripada mak kepada anak, daripada kakak kepada adik, insya-Allah. Jangan lupa kopi dengan Kak Fin setiap selang Isnin pada jam 11 pagi. Bersama langsung di Susu Junada Fin Jamal RTW HQ, menerusi Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal. Okey, untuk kalian korang yang terlepas kita punya episod kali ini, korang boleh tengok dekat YouTube by Fin Jamal setiap selang Isnin juga. Okey. Alhamdulillah. Sampai berjumpa lagi. Salam sayang daripada Kak Fin dan saya Faiz. Nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama Susu Juna, susu kambing sedap. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Ma'assalamah. Ma'alaliqa. Bye.